Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton video ini. Cikgu mengharapkan semua anda berada dalam keadaan sihat, sentiasa menjaga kesihatan diri anda dan sentiasa mematuhi SOP COVID-19 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan hari ini kita bersua muka sekali lagi, walaupun dalam keadaan online ataupun dalam video ini. Cikgu sentiasa mendoakan agar anda semua sihat sejahtera bersama dengan keluarga tercinta. Baik, jadi untuk episod video kita pada kali ini, kita akan mula untuk memasuki bab 6, yang mana dalam sesi pembelajaran lepas cikgu telah memberikan anda semua nota-nota ringkas dan juga latihan-latihan ringkas berkenaan dengan bab 6.1. Dan untuk video kali ini cikgu akan mula membicarakan mengenai subtopik 6.2. Jadi sama-samalah kita menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Okey, untuk bab kali ini adalah subtopik 6.2, iaitu pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Dalam buku teks, sila buka muka surat 146. Jadi kita akan mulakan. Sebelum ini, dalam nota-nota ringkas yang cikgu telah berikan kepada kamu, kita telah membicarakan bagaimana hasil-hasil ekonomi di negara kita, di Tanah Melayu ataupun di Sabah dan Sarawak, mula jatuh ke tangan British satu per satu. Jadi apabila British telah menguasai ekonomi di negara kita, British juga telah mula menyediakan sistem untuk mentadbir ekonomi tersebut. Mula-mula dia ambil kita punya hasil ekonomi dari sudut pelombongan, pertanian, galian dan sebagainya. Dia mula-mula dia ambil kawasan-kawasan tertentu. Dan apabila dia telah ada kawasan-kawasan tertentu di Tanah Melayu, dia telah set up ataupun dia telah buat satu sistem untuk mentadbir, untuk manage sumber-sumber yang telah dia kuasai tersebut. Jadi itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Baik, dalam buku teks muka surat 146 kita akan pergi satu persatu secara ringkas. Pengenalan. British memperkenalkan sistem pentadbiran moden berkaitan dengan ekonomi bagi memastikan kelangsungan penguasaannya di negara kita. Antaranya termasuklah dalam hal perundangan, mewujudkan jabatan atau agensi kerajaan, mewujudkan syarikat perwakilan dan menubuhkan sistem kewangan dan insurans. Macam yang cikgu cakap tadi, selepas dia menguasai kita punya sumber-sumber asli di negara kita, sumber-sumber hasil alam kita, kemudian dia perlu cari satu cara bagaimana untuk manage resources yang didapat tersebut. Jadi sebab itulah dia telah mewujudkan beberapa buah jabatan. Dia juga telah mewujudkan undang-undang yang sebelum ni tak ada undang-undang tersebut. Sebelum ni tak ada jabatan-jabatan tersebut. Tapi dia telah mewujudkan untuk memastikan setiap sumber yang dikuasai itu terus berada dalam genggaman British sehinggalah kita merdeka. Baik, yang pertama adalah dari sudut perundangan ataupun undang-undang, law. Bagaimana British telah apply law ataupun undang-undang bagi memastikan setiap sumber-sumber yang dikuasai itu masih berada dalam tangan mereka. Baik, perundangan. Yang pertama, undang-undang berkaitan dengan tanah. Menjelang abad ke-19, berlaku banyak perubahan di negara kita akibat pembukaan lombong biji timah dan pembukaan ladang getah oleh pemodal Eropah. Mereka menawarkan harga yang tinggi untuk membeli tanah masyarakat tempatan. Baik, di negeri-negeri Melayu, pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Menurut akta ini, residen boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Namun begitu, akta ini sebenarnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Kebanyakan kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Baik,
Pada tahun 1913, British telah buat satu akta, act ataupun undang-undang, yang membuatkan bahawa residen ataupun penguasa negeri-negeri Melayu pada ketika itu, dia boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam negeri tersebut adalah hak orang Melayu. Maksud dia, contoh kalau di Pulau Pinang diisytiharkan tanah di kawasan-kawasan ini semua adalah orang Melayu punya. Tetapi sebenarnya tanah-tanah yang diberikan hak milik kepada orang Melayu itu kebanyakannya tanah-tanah yang tidak subur, yang tak sesuai untuk dijalankan pertanian, yang tak sesuai untuk dijalankan apa-apa aktiviti. Dan tanah-tanah yang sesuai untuk dijalankan pertanian, untuk tanam getah ke, untuk buat pertanian-pertanian lain ke, itu semua telah diambil oleh British. Jadi benda ini adalah sekadar satu lakonan. British seolah-olah macam tak apa, orang Melayu kami jaga hak mereka. Tetapi mereka, iaitu British, hanya berikan hasil-hasil ataupun tanah-tanah yang tak subur, yang tak boleh buat apa di tanah tersebut, itu yang diberikan kepada orang Melayu. Tetapi tanah-tanah yang subur, yang boleh jadikan sebagai tempat pertanian, semuanya diambil oleh British. Jadi undang-undang ini adalah sekadar untuk mengaburi mata orang Melayu pada ketika itu dalam menyokong British. Baik, seterusnya di Sarawak, Land Order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan pada tahun 1931. Matlamatnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian. Pada tahun 1933, Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Kedua-dua undang-undang tanah ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948. Tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah peribumi, kawasan tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. Dan untuk negeri Sabah, urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah. Pada tahun 1889, proklamasi ketiga perlindungan hak peribumi telah diwartakan. Di bawah akta ini, langkah untuk melindungi hak dan kepentingan peribumi dilaksanakan. Segala urus niaga dengan orang Eropah, ketua peribumi mestilah diberitahu terlebih dahulu. Penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Pegawai daerah bertanggungjawab untuk menjaga hak milik tanah peribumi. Baik, dalam situasi di Sabah dan juga di Sarawak, kita dapat melihat seolah-olah British ini menjaga kepentingan masyarakat peribumi. Dia telah mewujudkan banyak akta-akta untuk apa? Untuk melindungi tanah-tanah yang dikuasai oleh orang peribumi. Orang peribumi ni maksudnya orang-orang tempatan di Sabah dan juga di Sarawak. Mereka banyak membuat undang-undang, British banyak melaksanakan undang-undang di Sabah dan Sarawak untuk melindungi kepentingan peribumi. Tetapi persoalan yang berlaku, adakah British sebenarnya melindungi hak peribumi atau melindungi kepentingan mereka sendiri? Jawapan dia, mereka hanya melindungi kepentingan mereka sendiri. Kenapa cikgu cakap macam tu? British dia tak nak orang luar, maksud dia orang-orang Eropah lain ataupun pendatang-pendatang asing yang lain untuk menguasai tanah di Sabah dan juga di Sarawak. Kenapa macam tu? Sebab dia takut kalau kata orang luar selain dari British datang dan boleh memiliki tanah-tanah di Sabah dan juga Sarawak, British hilang kuasa dia di Sabah dan Sarawak, British hilang tempat dia untuk mencari duit, dan British juga hilang hasil-hasil sumber alam di Sabah ataupun di Sarawak. Sebab itulah dia mewujudkan banyak akta-akta yang seolah-olah berpihak kepada kaum peribumi. Tetapi sebenarnya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan tanah, sama ada di negeri-negeri Melayu, di Sabah ataupun di Sarawak, yang telah dikuatkuasakan oleh British. Kalau kata kita tengok sekali lalu, maksudnya kita tengok hanya macam kita baca,
kita akan kata bahawa British ni bagus sebab dia melindungi kepentingan masyarakat tempatan. Tapi apabila kita kaji, kita tengok balik undang-undang tersebut, kita tengok balik kesan-kesan dia yang akan datang, sebenarnya undang-undang itu semua dibuat untuk melindungi British semata-mata. Okey, bab yang kedua ataupun bukan bab lah, poin yang kedua dalam tajuk besar dia perundangan. Okey, yang tadi kita telah tengok tentang tanah. Jadi ini kita akan tengok pula perundangan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan buruh ataupun manpower yang dibawa masuk oleh British. Boleh tengok dalam muka surat 147. Perkembangan pesat dalam perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh dari China dan India. Tenaga buruh dari China dibawa masuk untuk bekerja di lombong bijih timah melalui sistem kontrak ataupun sistem kontrak. Buruh dari India pula dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah melalui sistem Kangani. Sistem kontrak. Melalui sistem ini, buruh dari China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan ataupun bos. Majikan tu maksud dia bos lah, tauke. Tambang perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan. Untuk sistem Kangani pula, Kangani bermaksud ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang getah. Pemilik ladang menghantar Kangani ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani mengurus tambang dan perjalanan buruh tersebut ke ladang majikannya. Okay, buruh yang dibawa masuk dari India dikehendaki bekerja dengan pemilik ladang sehingga hutang tambang mereka selesai. Pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal China ataupun Chinese Protectorate bagi melindungi buruh-buruh dari China dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Pada tahun 1882, Ordinan Buruh Kontrak diluluskan untuk melindungi pekerja. Pada tahun 1908, Majlis Perundangan Singapura menubuhkan tabung imigran India untuk memberikan kemudahan belayar dengan percuma kepada buruh-buruh India dari Madras ke negeri-negeri Melayu. Perkembangan ekonomi di negara kita menarik dan menjadi tumpuan buruh dari Indonesia. Hal ini demikian kerana perusahaan bijih timah dan getah menyediakan banyak peluang pekerjaan. Mereka merantau untuk bekerja sebagai buruh. Baik. Jadi apabila kita berbicara mengenai buruh ataupun manpower ataupun sumber manusia yang dibawa masuk dari China ataupun dari China ataupun India, kenapa mereka dibawa masuk? Yang pertama, perlu diingat bahawa ketika itu tanah Melayu sangat-sangat kaya dengan lombong bijih timah dan juga hasil getah. Okay, pokok getah semua telah ditanam dan bijih timah juga telah dilombong. Jadi apabila berlakunya banyak pembukaan lombong-lombong bijih timah yang baru, kemudian adanya penanaman pokok-pokok getah yang baru untuk hasil getah, makanya sumber manusia diperlukan. Sumber manusia yang ramai diperlukan. Jadi British dia telah mengambil buruh-buruh dari China dan juga dari India untuk bekerja di tanah Melayu. Jadi terdapat beberapa perbezaan, iaitu bagaimana buruh Cina masuk ke tanah Melayu dan juga buruh India masuk ke tanah Melayu. Kalau kata buruh ataupun sumber manusia, manpower dari China, dia datang dengan sistem kontrak. Okay, sistem kontrak ini macam yang ditulis dalam konteks. Buruh dari China dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan. Maksud dia ada majikan. Majikan ni bos lah, tauke. Tauke yang menguruskan sumber manusia ataupun buruh dari China. Okey, maksud dia buruh dari China itu dia akan cari, okey, siapa nak bekerja di tanah Melayu dalam sektor pelombongan, dia offer kepada masyarakat di negara China pada ketika itu. Dan kemudian siapa yang ni, diorang semua volunteer lah masuk, okey, nak pergi untuk mencari duit. Sebab pada tahun tersebut kehidupan di China, kehidupan di India sangat-sangat susah. Mereka terlibat dengan peperangan, mereka terlibat dengan penjajahan dan sebagainya. Dan hasil dapatan mereka di negara sendiri itu agak
agak susah. Jadi apabila British telah buka peluang pekerjaan di tanah Melayu, semualah pergi. Okey. Dan untuk sistem kontrak tadi, tambang, perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan. Maksud dia, apabila majikan ataupun tauke itu dia offer, okey, siapa nak pergi ke tanah Melayu untuk bekerja, jadinya siapa yang volunteer untuk pergi, dia akan naik kapal. Waktu ketika itu tak ada lagi flight, okey, tak ada lagi kapal terbang. Okey, semuanya akan naik kapal ataupun tongkang. Okey, tongkang tu kapal lah untuk pergi ke tanah Melayu. Jadi sepanjang perjalanan dari China ke tanah Melayu tu, dia bukan mengambil masa yang sekejap, ambil masa yang berbulan-bulan. Okay, setiap makanan dorang punya tambang perjalanan dan sebagainya, semuanya ditanggung oleh majikan ataupun tauke tersebut. Dia apabila sampai di tanah Melayu, majikan-majikan ataupun pemilik ladang akan datang ke tempat buruh Cina itu sampai. Kemudian dorang akan ambil lah, okey, yang ni 30 orang untuk bekerja di ladang di Johor. Okey, 30 orang lagi untuk bekerja di ladang pula di Lombong di Johor. 30 orang lagi akan bekerja di Lombong di Kedah dan sebagainya. Okey, jadi macam tu. Maksud dia bukan sekali trip. Maksud dia buruh di China ni bukan satu perjalanan saja. Dia banyak perjalanan. Sebab lombong biji timah di tanah Melayu pada ketika itu sangat-sangat banyak. Okey, yang kedua adalah sistem Kangani. Sistem Kangani ini adalah satu sistem yang diguna pakai oleh British untuk mengambil buruh-buruh dari India, manpower dari India untuk bekerja di mana? Bekerja di ladang-ladang getah. Baik. Kalau kita tengok tadi buku teks tu, Kangani bermaksud ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang getah. Okey, dia macam ni. Pemilik ladang, selalunya pemilik ladang di tanah Melayu pada ketika itu dia adalah orang British lah ataupun orang Eropah. Dia upah seorang Kangani ataupun seorang ketua. Sebab tu dinamakan sebagai sistem Kangani. Dia upah seorang Kangani dalam kalangan masyarakat India yang ada di tanah Melayu pada ketika itu, ataupun orang Melayu yang berada pada ketika itu, untuk pergi sendiri ke India. Okey, diorang akan pergi ke India. Pergi ke Madras, pergi ke Calcutta, pergi ke Chennai, pergi ke Tamil Nadu dan sebagainya, tempat-tempat tersebut sehingga ke Bombay untuk mencari buruh. Buruh ni maksudnya untuk mencari manpower. Jadi Kangani ni dia akan cari. Okey, dia akan buka peluang pekerjaan siapa nak bekerja di tanah Melayu dalam sektor getah. Okey, siapa nak bekerja dalam sektor inilah peladangan getah. Kemudian apabila dia dah dapat, dia maksud dia seorang Kangani dia ada kuota dia. Seorang Kangani dia bukan seorang saja Kangani. Sebab pemilik ladang di tanah Melayu tu ramai. Okey. Jadi setiap pemilik ladang dia ada Kangani dia sendiri ataupun ada ketua mencari pekerja sendiri. Okey, contohnya seorang Kangani dia pergi, dia buka peluang pekerjaan, dia nak 100 orang ataupun 200 orang buruh dari India untuk bekerja di tanah Melayu. Kemudian apabila dia dah dapat, contohnya dia dah dapat 200 orang. Okey, aku dah dapat 200 orang. So dia nak bawa balik semua buruh-buruh tu ke tanah Melayu. Jadinya setiap tambang, setiap makan, minum dan sebagainya akan ditanggung oleh Kangani. Okey, Kangani tu akan tanggung. Sama juga dengan sama juga seperti sistem kontrak tadi. Cumanya yang membezakan adalah setiap Kangani, maksud dia setiap buruh yang bekerja dengan Kangani, yang bekerja dengan pemilik ladang tu, contoh macam perjalanan dari Chennai ke tanah Melayu, dia ambil tambang sebanyak $200. Contoh pada ketika itu $200 jumlah yang sangat-sangat besar pada ketika itu. Okey, jadi buruh tersebut dia tak ada duit. Okey, buruh dari Chennai tadi dia tak ada duit. Apa yang dia perlu buat? Dia ikut dulu Kangani tu sampai ke tanah Melayu, kemudian dia kena kerja. Dia kena kerja di ladang getah itu tanpa dibayar gaji. Okey, bila dia akan bayar gaji?
selepas hutang dia habis. Maksudnya dia bekerja. Contohlah sehari dia dapat RM1, ataupun $1 ataupun 50 sen, pada ketika itu sehari bekerja di ladang. Maksudnya dia kena bekerja 200 hari tanpa gaji. Kemudian selepas habis 200 hari, hutang dia pun dah selesai. Makanya selepas daripada 200 hari itu, barulah dia akan dapat gaji. Hutang dia dah settle. Jadi itu adalah sistem Kangani. Jadi cikgu harap kamu semua faham. Jadi apabila ramai buruh-buruh yang datang dari India, dari China, dia datang ke tanah Melayu pada ketika itu. Jadi British dia telah menubuhkan beberapa pertubuhan, telah menguatkuasakan beberapa undang-undang untuk melindungi buruh-buruh ini. Sebab mereka ini datang dari luar. Mereka datang dari China, mereka datang dari India. So mereka tak tahu keadaan di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi sebab itulah British dia telah kuatkuasakan beberapa undang-undang untuk melindungi buruh-buruh ini. Dan selain untuk melindungi buruh-buruh ini juga, British telah buat undang-undang untuk apa? Untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja yang datang dari luar. Itu adalah sistem buruh di tanah Melayu pada ketika itu. Kena ingat sistem kontrak dan juga sistem kontrak ataupun sistem kontrak. Yang kedua adalah sistem Kangani. Baik. Tadi cikgu telah terangkan berkenaan dengan sistem perundangan yang dijalankan British dalam bidang ekonomi, iaitu dari sudut tadi tanah dan juga buruh. Baik, yang seterusnya, dengar baik-baik. Ini adalah tugasan anda untuk minggu ini. Dalam muka surat 148 dan juga 149. Di muka surat 148 dan 149, tugasan anda pada minggu ini, apa yang perlu anda buat? Yang pertama, terdapat berapa? Ada tiga subtopik di situ, iaitu jabatan dan agensi kerajaan, kewujudan syarikat perwakilan, dan pewujudan sistem kewangan dan insurans. Apa yang perlu anda buat? Anda perlu hasilkan, maksudnya setiap murid, dia bukan berkumpulan, setiap murid perlu menghasilkan satu slideshow. Buat satu slideshow. Tak kiralah berapa banyak page korang nak buat slideshow itu terpulang kepada korang. Apa yang anda semua perlu buat? Yang pertama, terangkan. Tengok dalam buku teks, terangkan ataupun tulis semula secara ringkas dalam PowerPoint tersebut, slideshow tersebut, ketiga-tiga subtopik tersebut. Ada 3 tadi kan? Tengok dalam buku teks 148, 149. Ada 3 kat situ. Ketiga-tiga subtopik itu perlu ada dalam slideshow anda. Itu yang pertama. Maklumat-maklumat penting semuanya perlu ada. Yang kedua, apa yang perlu ada dalam itu adalah gambar-gambar. Gambar-gambar yang menunjukkan, kalau kamu tengok dalam buku teks, kalau kamu tengok dalam buku teks ada gambar-gambar kan? Kat sini pun ada gambar-gambar. Semua gambar-gambar ini perlu ada dalam slideshow tersebut. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari gambar-gambar ini? Macam mana nak cari gambar-gambar ini? Tak susah. Kat bawah ni kan dah ada tulis. Ini bangunan apa, ini bangunan apa, semua dah ada kan? Cari dalam Google. Cari dalam Google. Sama juga macam ni pun. Kan ada nama-nama kan? Cari dalam Google, dalam internet. Markah bonus akan diberikan. Dengar betul-betul. Markah bonus akan diberikan kalau kata anda dapat gambar selain dari gambar ini. Maksud dia contoh. Apa maksud selain dari gambar itu? Cikgu bagi contoh. Astana. Dia tulis kat sini, Astana Kuching Sarawak. Ini gambar macam ni. Kalau kamu cari dalam internet, dia ada gambar Astana ni juga. Tapi dia gambar yang berlainan. Bukan gambar yang macam ni. Maksud dia dapat gambar yang lebih cantik dari dalam buku teks ini. Kalau cikgu cek dalam slideshow kamu itu, gambar yang diambil itu lain. Maksud dia
Bangunan yang sama, cuma gambar itu adalah gambar yang lain. Gambar yang lebih cantik, gambar yang lebih menarik, itu adalah markah bonus. Dan kalau nak tambah lagi markah bonus kamu, okey, untuk bagi kamu dapat full mark dalam tugasan ini, kamu juga boleh sediakan video. Okey, bukan sediakan video kamu lah. Maksudnya kamu beri kat cikgu ada link untuk video. Okey, kamu kamu cakap, okey cikgu, ini bangunan Astana di Sarawak. Bawah tu ini link untuk bangunan tersebut, link video. Cikgu pun klik, ada video dia. Itu cikgu akan bagi full mark terus. Okey, bukan sahaja untuk ni. Bukan sahaja untuk gambar bangunan ni ataupun video bangunan ini. Tapi semua ni lah. Okey, ada video penerangan dan sebagainya dalam slideshow kamu. Maksudnya kalau ada siapa-siapa yang buat macam tu, kamu akan diberi markah penuh. Okey. Rasanya tak susah mana sebab semuanya dah ada dalam Google, semuanya dah ditulis dalam buku teks. Okey, apa yang kamu perlu buat, kamu perlu ringkaskan, kamu perlu summarize kan fakta-fakta yang ada dalam buku teks itu berkenaan dengan hanya 3 subtopik sahaja. Cikgu tak minta banyak, 3 subtopik sahaja. Dan kamu perlu hantar dalam link yang akan cikgu sediakan dalam GCR. Okey, cikgu harap kamu jelas. Dan tugasan ini, okey, untuk tugasan kali ini, sebabkan kamu ada kena buat slideshow, kamu juga kena cari gambar, kamu juga kena cari video dan sebagainya, cikgu akan bagi tempoh masa selama 1 minggu. Okey, 1 minggu. Maksud dia, hari ini adalah hari Isnin dan cikgu nak kamu semua hantar, okey, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sebelum jam 3 petang. Okey, pada hari Jumaat sebelum jam 3 petang. Jadi itu adalah tugasan kamu untuk minggu ini. Siapa yang menonton video ini sampai habis, barulah dia tahu apa tugasan yang perlu dilakukan. Okey, siapa yang tak menonton video ini sampai habis, dia tak tahulah. Dan siapa yang gagal untuk menghantar tugasan pada minggu ini, cikgu akan deduct dia punya markah dari pentaksiran PBD dia. Okey, dan kehadiran dia juga tidak akan diambil. Okey, untuk tugasan ni, satu kehadiran untuk tugasan, satu lagi kehadiran untuk kelas pada minggu ini. Okey, baca betul-betul apa yang cikgu tulis dalam GCR dan juga cikgu akan sertakan link kehadiran untuk kamu isi, dan cikgu harap semua dapat lakukan secara yang terbaik. Cikgu percaya kepada kamu dan cikgu harap kamu semua dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kerja kamu sendiri, untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk cikgu. Cikgu tak rugi apa-apa kalau kamu tak hantar, tapi yang akan rugi adalah kamu semua. Baik, jadi setakat itu sahaja kita punya kelas pada hari ini. Cikgu harap semua jaga diri, jangan merayau mana-mana. Okey, duduk selagi mana kita tak habis lagi wabak pandemik COVID-19 ini, selagi itulah kita perlu menjaga SOP. Okay, jangan risau kalau kata sekolah dibuka nanti, kita akan berjumpa semula. Baik, jaga diri, jangan lupa untuk amalkan SOP, duduk bersama keluarga. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera.